Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada malam ni Allah memberikan keizinan kepada kita untuk kita meneruskan pengajian bahasa Arab kita. Alhamdulillah kita dah pun berada pada buku yang kedua dalam Ad-Darsus Salis, pengajian ataupun bab yang ketiga. Dan insya-Allah pada malam ni sebelum kita baca hiwar ataupun perbualan yang ada, jadi kita terus kepada muka surat yang ke-20. Muka surat yang ke-20, tengok kepada latihan yang ketiga. Jadi sebelum kita baca, seperti mana minggu-minggu yang sebelum ni, saya akan terangkan terlebih dahulu apa bab ataupun apakah perkara yang akan kita ambil pada minggu ni. Kemudian barulah kita akan pergi kepada hiwar ataupun perbualan yang ada. Kemudian barulah kita akan pergi kepada latihan-latihan yang ada di dalam bab yang ketiga ataupun pembelajaran yang ketiga ini. Jadi pada minggu ni insya-Allah kita ada beberapa bab yang baru ataupun perkara yang baru untuk kita sama-sama bincang, untuk kita sama-sama lihat dalam penguasaan bahasa Arab kita. Pada malam ni yang pertama, apa yang saya nak terangkan kepada tuan-tuan adalah berkaitan dengan isim at-tafdil. Isim at-tafdil. Okey, kalau kita tengok pada muka surat yang ke-20, pada latihan yang ketiga, kan dia kata iqra al-amsilah al-atiyah li isim lismi at-tafdil. Apa maksud isim tafdil? Yang pertama, maksud isim tafdil ini adalah nama ataupun perkataan yang berkaitan dengan sesuatu yang lebih baik ataupun sesuatu kita nak buat perbandingan. Contohnya dia bagi dekat sini, Hashimun tawilun wa Hamidun atwalu minhu. Penyataan ataupun ayat yang diberikan, kalau kita tengok dekat sini dia kata Hashim seorang yang tinggi, sifat Hashim ni tinggi, dan Hamid lebih tinggi daripadanya. Jadi dekat sini sifat yang pertama adalah tawilun, ini sifat, dan atwalu adalah isim tafdil, iaitu dia lebih tinggi. Tafdil ni bermaksud lebih. Sebab tu kita sebut fadilat, kelebihan, kan? Fadilat sembahyang tarawih, fadilat solat duha. Jadi asal perkataan fadalah ni maksudnya lebih. At-tafdil bermakna lebih lah. Dalam bahasa Melayu ni saya tak tahu maksudnya. Kalau kita kata cantik, lebih cantik, kan? Kalau saya tak tahu apa dalam bahasa Melayu, tetapi kalau dalam bahasa Inggeris dia ada big, bigger, biggest, kan? Tapi dalam bahasa Arab dia tak ada biggest tu, tak ada. Dia ada cantik, lebih cantik, besar, lebih besar, kecil, lebih kecil. Jadi ini yang dimaksudkan ataupun yang dinamakan sebagai isim tafdil. Jadi sebelum saya pergi kepada penerangan yang lain, saya nak tanya, boleh faham tak apa yang dimaksudkan dengan isim tafdil? Fahim tu? InsyaAllah Ustaz fahim. Boleh kita pergi ke step yang seterusnya. Maksudnya jadi bagaimana kalau kita translate tu, Hashim tinggi dan Hamid lebih tinggi daripada dia. Ya, betul. Okay. Hashimun tawilun, Hashim tinggi. Dan wa tu maksudnya dan, Hamidun atwalu minhu. Atwalu ni maksudnya lebih tinggi minhu darinya. Dia tetap juga, tengok kan, dia tak beza. Tawilun atwalu. Jadi atwalu ini dia atas pattern ataupun atas acuan af'alu. Kan sebelum ni kita ambil yang berkaitan dengan mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf dia ada acuan yang tersendiri, kan? Maksudnya macam mana kita nak kena mamnu' minas sarf, dia ada acuan dia.
untuk isim tafdil, acuannya adalah atas wazan, atas acuan af'alu. Alif, fa, ain, lam. Jadi semua perkataan tu dia mesti datang dengan pattern af'alu. Contohnya macam dekat sini, kita katakanlah kat sini sekejap saya buat satu ni, kita pergi kepada proposal. Saya nak tunjuk kat tuan-tuan kejap okey, sekejap. Saya stop yang share ni kejap Kita pergi kepada share yang ni kejap. Okey. Okey, kejap Okey. Tuan-tuan boleh nampak tak word yang kosong ni? Ya. Ada tak keluar? Ya, nampak Ustaz. Okey kejap saya besarkan tulisan. Okey. Okey. Kejap. Pergi kat sini. Okey, dia atas wazan af, alif, fa, ain, lam. Alif di atas, fa tu mati, ain tu di atas, lam di hadapan. Dan setiap perkataan isim tafdil dia mesti atas pattern macam ni. Contohnya atwalu. Atwalu dia akan pergi pada tempat alif tetap, fa dia akan jadi ta, ain dia akan jadi waw, lu akan jadi pada lam. Sama tak pattern dia? Sama. Kat sini alif dia akan sama dengan alif di bawah, fa dia akan sama dengan ta, waw akan sama dengan ain, lam akan sama dengan lam. Okey, kita ambil contoh yang lain. Perkataan asal adalah kabirun, besar. Jadi kita nak jadikan kabirun ini isim tafdil. Jadi kita masukkan seperti mana kita buat kepada atwalu. Jadi kita ambil alif, fa, okey. Fa ni pada kaf. Ain pada ba. Akbaru. Ra pada lam. Jadi akbaru. Nampak? Boleh faham tak? Maksudnya kalau atwalu dekat sini asal dia tawilun. Tawilun. Okey. Kabirun dia akan jadi akbaru. Okey. Kalau saghirun, asgharu. Lagi saghirun. Ghin ya ra. Okey, saya nak tanya kepada Puan Roslina. Kalau kita nak ubah dia kepada isim tafdil dengan kita menggunakan wazan af'alu yang ni. Macam mana? Boleh macam ni kita nak tukar. Saghirun kita nak jadikan dia isim tafdil. Aswaru. Barakallahu fiik. Masya-Allah, mumtazah. Jadi dekat sini dia akan jadi alif, kita kekalkan alif sebab kita akan ambil kepada pattern kepada af'al. Okey? Okey, jadi dekat sini kita letak fa pada sad. Okey. Ghin pada ain. Ra pada lam. Jadi asgharu. Asgharu. Maksudnya saghirun itu kecil dan asgharu itu adalah lebih kecil. Fahim tum? Fahim. Perlu kepada penerangan sekali lagi? Tak perlu, rasanya faham. Boleh faham yang lain? Pelajar-pelajar yang lain boleh faham? Okey, kalau boleh faham, kita Ustaz. Ya, saya. Yang macam kita nak guna wazan af'alu ni hanya untuk sifat sahaja ke macam mana? Ya, dia pada sifat je. Kita tak ada maksudnya kalau cantik, besar, kecil kan pada sifat. Jadi dia tak boleh jadi pada benda yang lain. Kita nak bandingkan yang macam mana? Pada apa yang boleh kita bandingkan melainkan pada sifat kan? Cerdik, lebih cerdik. Pandai, lebih pandai. Dia tak boleh kita nak kata pada buah. Mana ada lebih buah? Tak ada kan? Lebih buah ziyadah. Maksudnya hanya kepada sifat sahaja. Boleh? Okey. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Okey. Maratan ukhra Ustaz. Okey, maratan ukhra. Okey, macam ni. Yang tanya Puan Juli ya? Naam. Okey, Puan Juli. Ya saya. Soalan Ustaz. Ya. Kenapa dipanggil isim? Isim tu isim tu nama. Sebab dalam bahasa Arab ni kalimah terbahagi kepada 3. Sama ada
Isim iaitu nama ataupun fa'il, perbuatan ataupun huruf. Jadi dalam semua kalimah ni yang ada ni dia akan kepada 3 je. Sama ada dia tu isim, sama ada dia fa'il ataupun dia huruf. Dia tak akan jadi pada benda yang lain. Jadi seperti mana sifat. Sifat dia termasuk pada nama lah. Isim sifat. Jadi dia panggil isim tafdil. Dia panggil, kita tak boleh nak kata atwal tu perbuatan. Kan? Kita tak boleh nak kata lebih tinggi itu adalah huruf. Tetapi lebih tinggi itu kita boleh letakkan dia sebagai isim. Jadi bahasa Arab dia tidak ada adjektif lah by itself tu, sifat tu. Tak, bawa isim. Dia kalau kita tengok al-kalimah dia terbahagi pada 3. Isim, fa'il, huruf. Isim, fa'il, huruf. Kalau kita pergi kepada mana-mana penyataan ataupun jumlah ataupun ayat yang ada, kita boleh asingkan dia kepada 3 ni je. Isim, fa'il, huruf. Isim, fa'il, huruf. Boleh Dia tak ada yang lain daripada 3 ni. Contoh, saya bagi contoh bismillah. Allah. Okey. Contoh saya nak bagi contoh kalau nak kata. Okey, kita nak asingkan bismillah ni dengan nama Allah. Kita nak asingkan dia kepada setiap satu. Okey. Ba ini kita akan sebut dia sebagai huruf. Harfu jar. Isim kita akan sebut dia sebagai isim. Kita tak boleh kata dia fa'il. Nama Allah lafzu jalalah adalah isim. Okey. Kalau saya letak, kalau saya nak letak dekat sini, katalah, jap apa lagi? Contoh. Itu yang dipanggil dalam bahasa Arab dia ada nama i'rab. Bila i'rab ni kita akan letakkan bahasa Arab ni sama ada kepada 3 ni je lah. Sama ada nama, perbuatan, huruf. Nama, perbuatan, huruf. Dia tak akan jadi kepada benda yang lain. Boleh? Okey, saya pergi kepada Puan Julie tadi. Okey, Puan, sekali lagi, makna isim tafdil Puan boleh faham? InsyaAllah Ustaz, sikit-sikit. Okey, maksud isim tafdil ni, maksudnya kita nak membandingkan sesuatu. Nak perbandingan. Kan? Contohnya cerdik, lebih cerdik. Maka dalam bahasa Arab, yang lebih ini dia panggil sebagai isim tafdil. Okey, contoh yang saya bagi tadi, kalau kabirun itu besar, akbaru itu adalah lebih besar. Contohnya kita nak kata baitun kabirun, rumah besar. Kan? Kita nak kata apa? Wa masjidun akbar minhu. Rumah tu dah besar dah, tapi masjid lebih besar daripada rumah. Maka kalimah akbar itu yang dinamakan sebagai isim tafdil. Okey, jadi macam mana kita nak ubah, kita nak kenal isim tafdil ni? Isim tafdil dia akan datang atas acuan af'alu. Atas wazan af'alu. Contoh saya bagi tadi, kabirun. Bila kabirun, kita nak tukar dia kepada isim tafdil. Maka kita kena samakan seperti mana af'alu. Okey, kat sini perkataan asal kepada kabirun, kabara. Kafbara. Kan, tambahan dia. Jadi kita ubahlah kepada, kita tambahkan alif. Kemudian kita letakkan kaf. Kaf ni pada rumah fa. Kemudian ba pada rumah ain. Dan ra pada rumah lam. Dan baris pun sama. Kalau di atas ni af'alu, maka di bawah dia akan jadi akbaru. Akbaru. Boleh tak Puan Julie? Naam Ustaz. Okey, saya bagi contoh. Perkataan jamilun bermakna cantik. Kalau saya nak kata lebih cantik, macam mana Puan Julie? Ajmalu. Puan Julie? Ajmalu. Ajmalu. Naam. Jadi kita ubahkan alif, jim pada rumah fa, mim pada rumah ain, lam pada rumah lam. Jadi ajmalu merupakan isim tafdil bagi kalimah jamilun. Okey, boleh faham?
InsyaAllah Ustaz. Okey, kita pergi kepada kitab balik. Okey, dah kita pergi balik pada kitab. Okey, pergi balik pada kitab. Okey. Dekat sini dia tunjuk seperti contoh Hashimun tawilun wa Hamidun atwalu minhu. Hashim tinggi dan Hamid lebih tinggi daripada Hashim. Okey. Dan sifat dia mesti berubah mengikut keadaan mausuf dia. Kalau sifat itu mausuf dia muzakkar, sifat mesti muzakkar. Betul? Ya. Akan tetapi isim tafdhil dia tak berubah. Kalaulah contoh dekat bawah ni, Aminatu saghiratun. Aminah kecil. Wa Zainabu asgharu minha. Dia tak akan jadi asgharatun, tak. Sebab dia akan tetap dengan acuan af'alu. Sama ada untuk muzakkar ataupun untuk muannas. Fahim tum? Hashimun tawilun wa Hamidun atwalu minhu. Kalau dekat situ Aminatu tawilatun wa Zainabu atwalu minha. Ha tu sebab kembali kepada Aminah kan. Jadi sifat dia akan mengikut kepada mausuf, akan tetapi pada isim tafdhil dia tidak akan berubah sama ada muzakkar ataupun muannas, dia tetap datang dengan acuan ataupun wazan af'alu. Fahim tum? Faham dah. Boleh faham? InsyaAllah. Okey, itu yang pertama, maksudnya kita berkenalan dengan isim tafdhil. Isim tafdhil bermakna lebih. Contohnya Allahu Akbar. Allah Akbar tu bukan isim tafdhil, tapi dekat situ adalah pujian kepada Allah, nak kata bahawa Allah ni maha besar. Tapi kalau kita nak kata sifat ni pada benda yang macam ajmal, lebih cantik, akbar, lebih besar, kemudian ab'ad, lebih jauh kan, ba'idun jauh, lebih jauh, qaribun dekat, lebih dekat, maka kita boleh pakai atas wazan af'alu. Itu yang pertama. Kemudian apa yang kita nak bincangkan yang seterusnya. Yang pertama ni boleh faham Faham, sebab insyaAllah. dalam bab 3 ni ada beberapa tajuk yang dia nak bincangkan. Okey, ini yang pertama. Kemudian kita tengok kepada, kejap, tuan-tuan boleh buka muka surat 22. Okey, dekat muka surat 22. Okey, ni muka surat 22. Okey, ingat tak Puan Fakhriyah, apakah fungsi inna kepada mubtada dan khabar? Mubtada, kalau ada inna, okey, dia jadi isim inna. Okey, isim inna. Kepada Jadi mubtada tu kena letak baris apa? Atas, Okey, khabar dia akan jadi baris apa? bawah. Khabar dia Khabar baris depan. baris depan. Ingat tak saya pernah bagi tahu bahawa inna ni dia ada adik-beradik? Siapa ingat? Saya dah pernah bagi tahu sebelum ni. Inna ni dia ada adik-beradik. Antara adik-beradik inna adalah la'alla. Ingat tak? Sebelum ni saya pernah bagi tahu la'alla kan? Dan dia ada adik-beradik yang lain. Antara adik-beradik inna adalah lakinna. Lakinna maksud dia akan tetapi. Kita nak menafikan akan tetapi. Bukan menafikan, kita nak mengecualikan akan tetapi. Lakinna maksudnya akan tetapi. Dan setiap ayat ataupun setiap jumlah setiap ayat lah ataupun bila mana ada kalimah lakinna, maka selepas itu dia akan membaris ataskan kalimah tersebut, mubtada tersebut, dan dia akan membaris dhammahkan khabar dia. Okey, contoh dekat sini dia katakan at-ta'atullabu kasirun.
at-tullabu katsirun. Kemudian al-faslu saghirun. Al-faslu saghirun. Jadi dia nak menghubungkan dua ayat ni. Dia nak mengatakan bahawa pelajar-pelajar ramai tetapi kelas kecil. Kan kita nak kata pelajar ramai tapi kelas kecil. Macam mana kita nak cakap? Jadi dekat sini kita letakkan kalimah lakinna. Okey, pada asalnya at-tullabu katsirun. Al-faslu saghirun. Dan dekat yang kedua tu kelas kecil. Kita nak kata bahawa pelajar ramai akan tetapi kelas itu kecil. Maka dia akan jadi at-tullabu katsirun lakinna. Kan akan tetapi al-fasla. Dia tak boleh jadi al-faslu. Al-fasla saghirun. Kenapa al-fasla saghirun? Sebab lakinna ini dia adalah adik-beradik kepada inna. Ingat tak? Muhammadun mujtahidun. Bila mana masuk inna, dia akan jadi inna Muhammadan mujtahidun. Okey. At-tullabu katsirun lakinna al-fasla saghirun. Nampak? Bila masuk lakinna kepada kalimah al-faslu saghirun, dia akan jadi al-fasla saghirun. Faham tu? Faham. Lakinna ni dia sama tugas dia, kesan dia seperti mana inna dengan la'alla. La'alla bermakna kita mengharapkan sesuatu yang baik. Lakinna bermakna akan tetapi. Okey, untuk menguatkan lagi kefahaman, kita lihat kepada contoh ba. Hamidun mujtahidun. Okey, Hamidun mujtahidun, sadiquhu kaslanu. Kenapa kaslanu? Sebab kaslanu ini dia adalah mamnu' minas sarf. Bila mamnu' minas sarf kita tak boleh letakkan kaslanun. Kan? Okey, sadiquhu kaslanu. Hamidun seorang yang rajin, yang bersungguh-sungguh. Sadiquhu, temannya, kawannya pemalas, kaslanu. Jadi kita nak meletakkan kalimah akan tetapi pada tengah-tengah ni, maka kita akan kata Hamidun mujtahidun. Dia tak akan berubah sebab dia mubtada dengan khabar. Kan? Tak ada apa-apa yang boleh merubahkan dia. Lakinna, akan tetapi sadiqahu, yang asalnya dekat sini sadiquhu, maka dekat sini bila mana masuk lakinna, dia akan jadi sadiqahu kaslanu. Sadiqahu kaslanu. Okey, katakanlah saya nak menguatkan kenyataan ini. Saya nak letakkan inna di hadapan dia. Siapa nak cuba? Macam mana akan jadi pada ayat Hamidun mujtahidun lakinna sadiqahu kaslanu. Saya cuba, Ustaz. Ya, silakan Puan Nurhayati Osman ya. Ya. Okey. Hamidun mujtahidun inna. La. Saya nak letak penegasan di awal. Penegasan di awal. Saya nak kata sesungguhnya Hamid itu bersungguh-sungguh. Akan tetapi sahabat dia ni pemalas. Macam mana? Macam tu. Okey, boleh. Cuba saya cuba ya. Okey. Ayat dia awal ayat asal adalah Hamidun mujtahidun lakinna sadiqahu kaslanu. Okey. Dimasukkan inna jadi inna Hamidun Apa perasanan inna? Hamidan. Aywah, ahsanti. Inna Hamidan mujtahidun lakinna sadiqahu kaslanu. Betul tak? Kaslanu. Barakallahu fiik. Bila masuk inna, Hamidun mujtahidun, dia akan berubah menjadi Hamidan mujtahidun. Kenapa? Sebab ada inna. Inna ni ayat penguat, harfu takkid. Kan? Jadi dia nak menguatkan kenyataan dia. Kalau Hamidun mujtahidun, alah Hamid tu seorang yang rajin. Tapi kita nak kata dia betul-betul rajin, maka kita kata inna Hamidan mujtahidun lakinna sadiqahu kaslanu. Fahim tum? Ada soalan? Okey. Adik-beradik yang pertama kepada inna adalah la'alla. Sebelum ni kita dah belajar kan? Oh ya, silakan.
Tadi apa kesan lakina pada sadiqahu kaslanu dalam untuk pada kalimah ni? Dia akan menasabkan mubtada. Asalnya sadiquhu, kat sini kan dia letak sadiquhu kaslanu. Hamidun mujtahidun. Sadiquhu kaslanu. Tapi bila mana maksud lakinna, dia merubah mubtada ni tadi sadiquhu kepada sadiqahu. Kenapa? Sebab lakinna sama fungsi dengan inna. Okey. Sebab tu saya kata inna itu dia adalah adik-beradik kepada lakinna adalah adik-beradik kepada inna. Dan dia ada lagi seorang adik-beradik. Adik-beradik dia seorang lagi ka'anna. Ka'anna ini adalah bermakna seperti. Ka'anna bermakna seperti. Okey. Seperti sama juga kalau ka'anna ini masuk kepada mana-mana mubtada dan khabar, maka dia punya fungsi sama seperti inna. Menasabkan mubtada dan merafakkan khabar. Dan mubtada itu dia akan jadi nama, dia tak akan jadi mubtada, dia akan jadi nama ka'anna, isim ka'anna. Macam tadi ni lakinna al-fasla, kalau kita nak i'rab, maka al-fasla dia akan jadi isim lakinna. Dan saghirun dia akan jadi khabar lakinna. Boleh? Okey. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada ka'anna. Ka'anna ni dia maksudnya seperti, ataupun macam kita nak kata, macam contoh dekat sini dia kata man hadzal fata, siapakah pemuda itu, ka'annahu akhuka. Seolah-olah dia tu macam saudara kamu, abang kamu. Kan? Man hadzal fata, siapa lelaki itu, siapa pemuda itu, ka'annahu akhuka. Ka'annahu akhuka, seperti seolah-olah dia tu macam abang kamu. Okey, mungkin kat sini tuan-tuan tak nampak yang ka'anna ini telah menjadi seperti inna, sebab isim ka'anna adalah hu. Kan, hu ni dia tak akanlah berubah jadi ha ataupun hi, dia tetap juga hu. Okey, kita cuba tengok contoh yang lain. Okey, dia tak letak juga dekat sini, dia cuma kita nak membezakan ka'annahu dengan ka'annaha. Cuma dekat sini kata man hazihi tiflah, siapa budak kecil itu ataupun bayi perempuan itu, ka'annaha ukhtuk. Ka'annaha ukhtuka, ukhtuki, ataupun ka'annaha ukhtuka. Kan dia kata siapa budak kecil itu, ka'annaha, seolah-olah dia adalah adik kamu, adik perempuan kamu. Seolah-olah budak perempuan tu macam adik perempuan kamu lah. Okey. Nanti tapi nanti saya cuba carikan dekat sini kat mana yang boleh kita nampak ka'annaha ini dia hukum dia sama seperti inna. Cuma dekat sini dia tak nampak sebab ha ni dia bukan pada ganti nama perempuan. Dia tak ka'anna seolah-olah okey, kita boleh cakap macam ni. Man hazihi ataupun man hazihi okey, at-tiflah. Kita boleh kata ka'anna Fatimatu, ka'anna Fatimah ta. Dia tak Fatimata lah kan, sebab Fatimah tu kalau isim ka'anna dia kena jadi baris atas kan. Ka'anna Fatimata, seolah-olah dia tu Fatimah. Siapa budak kecil tu, seolah-olah Fatimah. Ka'anna, tapi tak boleh juga, dia akan jadi ka'annaha. Ka'annaha, dia akan kembali kepada ha lah. Tapi nanti insyaAllah kita akan cuba cari contoh dia. Cuma saya nak kata dekat sini bahawa ka'anna ini dia adalah adik-beradik kepada inna. Sama macam la'alla lah kan, sebab kita belajar sebelum ni pun la'alla dia akan tambah kepada dhamir ha ataupun hu kan, la'allahu, la'allaha kan. Okey, macam ni juga ka'annahu akhuka, ka'annaha ukhtuka.
Tapi kalau dari segi i'rab maka ha dekat sini dia akan jadi isim kepada ka'anna. Kalau tak ada ha ni maksudnya bila ada ka'anna dia mesti kalimah yang datang selepas ka'anna dia mesti baris atas. Sebab fungsi ka'anna ini dia sama seperti inna. Boleh faham tak? InsyaAllah Ustaz. Nanti kita akan pergi kepada contoh yang ada, mungkin boleh memahamkan lagi apa yang saya terangkan ni. Ya, ada soalan? Ustaz nak tanya, Ka'ana ni sama ke dengan Kana? Kita banyak jumpa Kana. Tak. Dia sama? Kana ni benda yang dah lepas. Kana ni benda yang past tense. Contohnya, Kana Muhammadun. Kana ni dia ada adik-beradik dia pula. Dia kana wa ikhwatuha. Kalau inna dia menasabkan mubtada, merafakkan khabar. Kalau kana pula dia merafakkan mubtada, kemudian dia menasabkan khabar. Contohnya Muhammadun mujtahidun. Bila masuk kana dia akan jadi kana Muhammadun mujtahidan. Kana ni benda yang dah lepas. Macam kita nak kata Muhammad ni dulu seorang yang rajin. Kana ni macam was lah, kan? Was ya. Benda yang dah macam bukan dia ayat ni, maksudnya benda yang dah lepas lah. Contohnya saya nak kata saya dulu pelajar, maka saya akan kata kuntu taliban. Kuntu taliban. Aku dulu pelajar. Macam tu. Past tense. Benda yang dah lepas. Kalau kana untuk huwa, kanat untuk hiya. Tapi ka'anna dia tak berubah. Untuk lelaki ke, untuk perempuan ke, tetap ka'anna. Ka'anna ni maksudnya seperti, atau macam saya kata ka'annaha ukhtu. Seolah-olah dia tu adalah saudara. Tapi kana ni maksud dia yang dulu, yang dah berlalu. Boleh tak yang bertanya tadi? Lain. Lain betul lah. Kana ni dia adik-beradik dia. Inna ni dia Ka'annaha ni dia Ka'anna dia adik-beradik kepada Inna. Sejuk. Boleh? Yang bertanya tadi saya tak nampak nama. Kana. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Yang bertanya tadi boleh dapat tak? Nanti kita akan pergi kepada bab kana pula. Dia berbeza antara kana dengan Ka'anna, berbeza. Sebab kana ni dia membawa maksud yang dah lepas. Ka'anna ini dia membawa maksud seolah-olah ataupun seperti. Lain. Boleh? Boleh insyaAllah. Okey, jadi saya nak bagi tahu tadi kita dah berkenalan dengan adik-beradik Inna, antaranya adalah la'alla. Kemudian adik-beradik dia juga adalah lakinna, dan adik-beradik dia juga adalah Ka'anna. Jadi selepas daripada adik-beradik Inna ni yang saya sebut ni tadi, dia akan merafakkan, dia akan menasabkan atau membaris ataskan mubtada, kemudian dia akan merafakkan, dia akan menasabkan, betul lah, menasabkan, membaris ataskan mubtada, kemudian dia akan merafakkan khabar. Sebab dia benda ni kita selalu tersilap antara kana dengan inna. Sebab kana dia terbalik. Macam saya kata tadi, kalau kana dia merafakkan mubtada dan menasabkan khabar. Inna dia menasabkan mubtada dan merafakkan khabar. Boleh faham tak? Okey, tapi nanti kita akan sampailah dalam bab kana. Okey, seterusnya Ustaz. Ya, saya. Saya nak tanya sikit. Silakan Puan Fatimah. Inna Ka'anna adakah tergolong dalam haraf ataupun jenis isim ataupun fi'il? Dia tak, dia harf. Haraf. Harf. Dia bukan isim, dia bukan fi'il. Tetapi kana dia fi'il. Kana fi'il kan? Kana fi'il, tapi inna, ka'anna dia adalah dalam kategori harf. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Okey. Boleh kita pergi kepada yang seterusnya? Okey, dalam bab ini juga kita akan berkenalan dengan nombor, adat.
Kalau macam sebelum ni, kita berkenalan dalam buku nombor 1, kita dah belajar daripada 3 sampai 10, betul kan? Salasatu aklamin, arba'atu aklamin, khamsatu aklamin. Jadi setiap nombor yang datang, setiap kalimah yang datang selepas daripada nombor 3 hingga 10, dia akan berbaris bawah. Kemudian kita dah bincangkan juga sebelum ni, kalau isim tu ma'dud yang dikira itu adalah muzakkar, maka nombor dia akan jadi muannas, khamsatu aklamin. Tetapi kalau yang dikira itu adalah muannas, contohnya baqaratun, kan, muannas, maka dia akan jadi khamsa baqaratin, baqaratin, kan, khamsa baqaratin, ataupun sa'atin, kan, jam, dia akan jadi dia terbalik. Tapi pada hari ini pula kita akan berkenalan daripada nombor 11 sampai nombor 20. Okey, kalau nombor 11 disebut ahada asyara. Ahada asyara. Tapi selepas daripada nombor 11, dia tak jadi baris bawah, dia jadi baris atas. Taliban. Ahada asyara taliban. Dan dia tak akan jadi jamak. Dia mufrad. Taliban. Sebab sepatutnya ahada asyara tullaban. Kan? Sebab kalau kita kata khamsatu tullabin, betul? Asyaratu tullabin. Masuk je kepada ahada asyara, dia akan jadi taliban. Ahada asyara taliban. 11 orang pelajar. Bunyi apa tu? Iklan sekejap. Okey. Ahada asyara taliban. Dia berbeza daripada 3 sampai kepada 10. Kan? Kalau 3 sampai 10, kita tukarkan kalimah tu ma'dud dia kepada jamak taksir, betul? Kan? Khamsatu aqlamin. Kita tak kata khamsatu qalamin, salah. Kita akan kata khamsatu aqlamin. Tetapi pada nombor 11 hingga nombor 20, dia berubah menjadi mufrad mansub. Maksudnya ahada asyara taliban, isna asyara taliban, salasata asyara taliban, arba'ata asyara taliban, khamsata asyara taliban, sittata asyara taliban, sab'ata asyara taliban, samaniyata asyara taliban, tis'ata asyara taliban, ishruna taliban. Okey, kalaulah kata pada qalam, pen, maka kita akan kata ahada asyara qalaman. Isna asyara qalaman. Kan? Dia tak akan jadi aklam, dia akan jadi qalam. Dia mufrad muzakkar tetapi baris atas. Contohnya kalau pintu, babun. Bila kita nak kata ada 11 pintu, maka kita akan kata ahada asyara baban. Okey. Kalau saya kata kursiyun, dia akan jadi macam mana? Kursiyan. Barakallahu fiik. Kalau saya kata kitabun, buku. Saya nak cakap 11 buku. Okey, ahada asyara kitaban, isna asyara kitaban, salasata asyara kitaban. Kalau saya nak kata 5 buku. Khamsata. Ah, 5 buku. Kutubun. Apa dia? Khamsatu. Khamsatu Bun. Kutubun. Kubun ke? Khamsatu kutubin, sorry. Khamsatu kutubin. Ya, khamsatu Kan? kutubin. Dia ambil kepada contoh tadi khamsatu aklamin. Dia mesti jamak taksir, kemudian dia mesti datang selepas tu baris bawah. Kan? Sebab dia jadi macam mudhafun ilaih. Khamsatu aklamin, 5 pen, 5 buku. Tapi ahada asyara taliban, dia jadi ma'dud
Ahada asyara taliban. Ustaz, tanya Ustaz. Ya saya. Taliban maksudnya jadi mufrad balik. Dia tak bukan tulabin. Ada. Itu kaedah dia lah. Sebab tu kita kena hafal kaedah ni lah. Dia tak akan jadi jamak. Dia takat 20 sahaja atau sampai bila-bila ke atas lagi? Itu nanti kita akan sampai bab dia. Tapi untuk yang ni kita berkenalan dulu 11 sampai 20. Nanti kalau pada nombor-nombor yang lain nanti kita akan terangkanlah supaya kita tak bercampur. Tapi setakat ni kita dah berkenalan daripada 3 sampai 10 dia mesti jamak, kemudian dia mesti baris bawah kan. Sebagai contoh tuan-tuan ingat je khamsatu aqlamin. Okey. Khamsah aqlamin. Tapi kalau 11 sampai 20 maka dia akan jadi mufrad dan baris atas. Ahada asyara taliban. Isna asyara taliban. Salasata asyara taliban. Okey, nanti kalau yang muannas kita akan belajarlah. Jangan tanya ustaz kalau talibatan macam mana pula? Kan? Nanti akan sampai bab tu. Semua perbincangan kita hari ni adalah daripada 11 sampai 20 untuk muzakkar dulu. Bila muannas dia akan sampai pada bab-bab yang lain. Boleh? Boleh. Ada tanya ustaz. Kalau muannas macam mana? Yang ni pelajar lelaki. Kalau pelajar perempuan, insya-Allah akan sampai bab dia nanti. Dia akan ada perubahan. Kan dia dekat sini dia akan jadi macam nanti akan sampailah bab dia saya akan terangkan. Okey, setakat ni boleh faham? Faham. InsyaAllah Ustaz, fahim tu. Fahim tu? Fahim. Okey, dan bab yang akhir sebelum kita ni, dan bab yang akhir adalah muka surat 24 pada latihan yang ke-10. Okey, yang ni pula untuk kita berkenalan dengan nombor juga, tetapi dalam panggilan yang kita kata pertama, kedua, ketiga. Yang ni bahasa Melayu dia sebut apa macam tadi kita kata 1, 2, 3 kan. Tapi ni tak. Okey, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Bilangan lah Ustaz. Yelah, tapi bilangan maksudnya kalau 1, 2, 3 pun bilangan kan. Tapi kalau pertama, kedua, ketiga ni dia bilangan jugalah. Tapi dalam bahasa Arab dia ada berbeza lah. Kalau yang ke ni kita tak boleh nak kata darsu wahid, salah. Giliran Ustaz. Bahasa Melayu giliran. Macam kata giliran. Okey, saya terima. Maksudnya boleh kita kata giliran. Okey, dekat sini pula kita nak berkenalan dengan macam giliran lah. Kalau saya nak kata pelajaran yang pertama. Jadi saya tak boleh nak kata adarsu wahid ataupun adarsu wahidun. Ataupun okey, hari ni kita belajar adarsu wahidun, ataupun saya nak kata hari yang pertama saya nak kata Yaumal awwal. Yaumu wahid, Yaumu isnani. Salah. Okey. Untuk bahasa Arab, untuk yang giliran-giliran ni dia akan jadi kalau satu dia jadi awal. Al-awwalu. Ad-darsul awal. Ad-darsu al-awwal. Nampak no? Ad-darsu al-awwal. Kemudian ad-darsu as-sani. Ad-darsu as-sani. Ad-darsu as-salis. Ad-darsu as-salis. Ad-darsu al-rabi'. Ad-darsu al-rabi'. Ad-darsu al-khamis. Ad-darsu Ad-darsu as-sadis. Ad-darsu as-sabi'. Ad-darsu as-samin. Ad-darsu tasi' dan ad-darsu al-ashir. Ini untuk kita belajar dengan giliran lah. Contohnya kalau kita kata hari yang pertama dia akan jadi al-yaumul awwal. Al-yaumul awwal. Hari yang kedua dia akan jadi al-yaumul asani. Hari yang ketiga al-yaumul asalis. Sebab tu hari Selasa disebut salis. Sebab dia dalam bilangan hari Selasa adalah hari yang ketiga. Sebab hari yang pertama adalah hari Ahad. Sebab tu dia Ahad. Wahid, Ahad. Kemudian hari Isnin, kita bagi Isnin. Dia al-yaumu as-sani. Isnin kan daripada perkataan isnani. Jadi Isnin, yaumul Isnin. Sepatutnya al-yaumus sani, hari yang kedua. Hari yang ketiga al-yaumus salis.
Hari yang keempat al-yaumur rabi'. Itu dipanggil Rabu. Okey, kemudian hari yang kelima ad-darsul khamis. Hari Khamis. Tapi pada hari Jumaat dia tetap dengan nama Jumaat khas. Sebab tu hari Jumaat ni mulia. Tapi kalau dalam giliran dia adalah al-yaumu as-sadis. Kemudian hari Sabtu al-yaumu as-sabi'. Sabtu kan. Atau daripada kalimah sab'ah. Jadi Sabtu. Tapi ad-darsu as-sabi' ataupun al-yaumu as-samin, al-yaumu as-samin, al-yaumu at-tasi', al-yaumul ashir. Sebab tu dia panggil yaumul Ashura. Hari Ashura. Kan? Hari Ashura, al-yaumul ashir kalau ikut dalam perkiraan dia. Okey, sama juga kalau kita nak kata at-talibul awal, pelajar yang pertama. Man talibul awal, siapa pelajar pertama? Anta at-talibus sani. Awak pelajar yang kedua. Kalau kita nak buat giliran, pelajar pertama, pelajar kedua, pelajar ketiga kan. Atau kita akan sebut talibul awal, at-talibus sani, at-talibus salis. Maksudnya pelajar yang ketiga, pelajar yang keempat, pelajar yang kelima. Jadi kita tak boleh kata at-talibu khamis. Bukan khamis. At-talibu khamsatun. Itu dah bilangan, tapi ini untuk kepada giliran. Maka kita kena guna kalimah al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi', al-khamis, as-sadis, as-sabi', as-samin, at-tasi', al-ashir. Fahim tum? Fahimna. Okay, kalau saya nak kata kelas pertama, macam mana? Dalam bahasa Arab apa bahasa Arab? Al-faslu. Al-faslu awal. Okey, kelas yang ketiga. Yang ketiga. Okay. Contohnya kita nak buat kita nak buat kelas kan, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi sebab tu dia panggil al-faslul awal, al-faslus tsani, al-faslus salis. Kan? Sama juga macam bulan. Kita nak kata bulan yang pertama, bulan dalam bahasa Arab syahrun. Jadi asy-syahrul awal, asy-syahru as-sani, asy-syahru as-salis. Contohnya kita nak tanya awak ni mengandung pada bulan yang keberapa? Jadi kita ad-darsu as-salis. Ana fi syahru as-salis. Saya pada bulan yang ketiga dalam kandungan. Contoh kan? Okey, ataupun kita nak kata minggu yang pertama, maka kita akan kata al-usbu' al-awwal. Usbu' seminggu kan. Jadi saya nak kata dalam sebulan ada 4 minggu. Okey, minggu pertama al-usbu' al-awwal, al-usbu' as-sani, al-usbu' as-salis, al-usbu' ar-rabi'. Okey. Kalau kita nak kata semester kan, contohnya semester as-semester al-awwal, as-semester as-sani. Dia gitu. Semester kan, pun kita Arab semester Ustaz. Semester pun kita panggil semester jugalah. Tapi kita mengarabkan Inggeris. Tapi kalau ikut semester ni dia panggil al-faslu lah. Faslu tu maksudnya macam kelas-kelas lah ataupun faslul awal, faslul sani. Yang ini pembelajaran untuk semester yang pertama. Al-faslul sani itu dia panggil semester yang kedua. Fahim tum? Sebelum kita pergi kepada latihan dan dia punya hiwar, ada sebarang soalan? Ustaz. Ya, saya. Kenapa yang keenam tu As-sadis tu jauh beza ya? As-sadis. Sittatun. Ya. Sadis wallahu alam. Yang tu saya tak dapat, tapi insya-Allah nanti saya cuba tanya ada tak kenapa sittatun dia jadi as-sadis. Mungkin ada sebab kenapa sittatun dia jadi sadis, tapi nanti saya cuba tanya kawan-kawan dalam bahasa sebab itu adalah lebih kepada takhasus ataupun ada jawapan yang lain. Kalau saya ada jawapan, saya akan maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu kalau muzakkar, tapi kalau muannas, dia ada dekat bawah ni kan. Tadi ni kita belajar kalau al-awwal ni, kalau kalimah depan ni adalah kalimah muzakkar. Ad-darsu. Contohnya kalau kita nak kata
kalimah tu adalah kalimah muannas. Contoh dekat sini at-talibatu. At-talibatu. Okey, saya nak kata pelajar pertama perempuan, pelajar perempuan yang pertama. Adakah saya nak kata at-talibatu al-awwal? Tak. Dia akan jadi al-ula. Oh, al-ula. Al-awwal kalau muannas dia jadi al-ula. Al-ula. Contoh kat sini at-talibu al-awwal wa talibatul ula. Okey, kalau kalimah tu muannas, maka al-awwal dia akan jadi al-ula. Kalau as-sani dia akan jadi as-saniyah. Saniyah. Kalau as-salis as-salisah. Kalau ar-rabi' ar-rabi'ah. Kalau al-khamis jadi al-khamisah. Kalau as-sadis dia jadi as-sadisah. Kalau as-sabi' dia akan jadi as-sabi'ah. Kalau as-samin dia akan jadi as-saminah. Kalau at-tasi' dia akan jadi at-tasi'ah. Kalau al-ashir dia akan jadi al-ashirah. Itu kalau kalimah depan tu adalah kalimah muannas. Contoh macam tadi ni dia akan bagi at-talibatu al-ula, at-talibatu as-saniyah, at-talibatu as-salisah, at-talibatu ar-rabi'ah, at-talibatu al-khamisah. Fahim tum? Fahim. Okey, contoh kalau macam dekat sini kita nak kata as-safhah. Safhah ni muka surat. Tengok ada tak contoh dekat sini kan? Dekat sini. Okey, saya nak kata okey, muka surat yang pertama. Maka saya tak boleh kata as-safhatu al-awwal. Salah. Dia akan jadi as-safhatu al-ula. Kalau saya nak kata muka surat yang kedua, as-safhatu as-saniyah. Okay. Muka surat 9 as-safhatu at-tasi'ah. Barakallahu fiik. Masya-Allah, mumtazah. Kalau saya nak kata bilik yang ke-8. Al-ghurfatu as-saminah. Kan kalau nanti tuan-tuan nak pergi ambil vaksin, ada bilik 1, bilik 2, bilik 3, bilik 4, maka kita akan sebut al-ghurfatul ula, al-ghurfatus saniyah, al-ghurfatus salisah, al-ghurfatur rabi'ah. Okey, boleh? Insya-Allah. Tambah marbutah. Tambah ta marbutah sahaja, tapi syarat dia punya yang dekat depan ni mestilah muannas. Kalau muzakkar dia akan al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi', al-khamis. Tapi kalau isim yang dekat depan dia ni adalah muannas, maka dia akan terus tambahkan ta marbutah juga. Fahim tum? Fahimna. Okey, yang seterusnya yang ni yang terakhir dalam pembelajaran ni, kalaulah saya tanya anta minal hindi, adakah awak anta minal hind, adakah awak minal hind, kita akan boleh cakap na'am kan, sama ada na'am atau la kan. Okey, tapi kalau soalan tu dia tanya anta minal hindi alaisa kadzalik, maksudnya awak daripada India, bukankah begitu? Bukan, alaisa kadzalik bermakna bukankah begitu? Kan? Kalau saya kata dekat ni puan seorang doktor, bukankah macam tu? Macam seolah saya nak kata tuan doktor ke? Betul tak tuan ni doktor? Maksud dia macam itulah. Tapi jawapan dia dalam bahasa Arab kita tak boleh kata na'am. Bala. Tapi kita kena kata bala. Apa maksud bala? Bala ni maksudnya bahkan. Bahkan ni maksudnya apa? Yalah kan? Ya. Tapi bala ini hanya boleh digunakan untuk soalan bila mana ada alaisa kadzalik. Bukankah begitu? Alaisa kadzalik, kalau saya kata ad-darsul lughatul arabiyyah sahlun. Alaisa kadzalik, belajar bahasa Arab tu senang. Bukankah begitu? Maka jawapan dia mesti bala. Dia tak boleh kata na'am. Dia tak kena dengan uslub bahasa Arab. Sebab soalan alaisa kadzalik mesti jawab dia bala. Bala ni maksudnya bahkan. Kan bala banyak dalam Quran kalau kita tengok
dalam surah-surah yang belakang, bala, kadzdzaba wa shalla, bala, kan, maksudnya bala ni ia membenarkan, iaitu bahkan, ya, kan, bahkanlah kan maksud dalam bahasa Melayu. Bahkan ni maksudnya kau ke yang mencuri, bahkan dialah yang mencuri. Maksudnya alaisa kadzalik, bukankah begitu? Jadi dia akan jawab dengan ya. Ya dalam bahasa Arab dekat sini dia kena guna alaisa kadzalik, jawapannya mesti bala. Salah kalau kita tanya alaisa kadzalik, kita kata na'am. Tak kena dengan uslub Arab. Bila ada perkataan alaisa kadzalik, sama ada bala ataupun la. La. La tu tidak. Tidak. Kalau- Bala maksudnya ya. Kalau tanpa alaisa kazalik, tapi soalan tu orang kata positif lah, engkau yang mencuri. Mencuri. Jadi kita tak cakap tak mencuri. Kena ada alaisa kazalik ke? Alaisa kadzalik ni kalau kita nak kata adakah engkau mencuri? Betul tak engkau mencuri? Alaisa kadzalik, anta sarik. Alaisa kadzalik, engkau ni mencuri. Dia kata bahkan la. Kalau dia kata ya, maksudnya bala, bahkan dia. Tapi kalau dia kena jawab la. Tapi alaisa kadzalik ni pada jawapan dia sama ada bala ataupun la. Dia tak boleh guna na'am. Itu je. Bala atau la. Tapi kalau dia kata anta minal hind, kita tak boleh kata bala. Kita kena kata na'am ataupun la. Kan soalan dia sama. Anta minal hindi, adakah awak daripada India? Ya, na'am. Ana minal hindi. Ataupun la, ana lastu minal hindi. Saya bukan daripada India. Ataupun ana okey. Tapi kalau ada alaisa kadzalik, maka jawapan dia mesti bala. Anta minal hindi alaisa kadzalik? Anta minal Malaysia alaisa kadzalik? Anta Muhammad alaisa kadzalik? Katalah kita dah lama dah. Katalah saya jumpa Puan Roslina lah dekat bandar. Biasa tengok macam ni. Kita anti Hajar Roslina alaisa kadzalik? Jadi boleh jadi bukan, boleh jadi ya. Kalau ya, maka kita akan cakap bala. Kita tak boleh kata ya, na'am ustaz, na'am ana Roslina. Salah. Jawapan dia mesti bala. Kecuali kalau saya tanya anti Hajah Roslina, adakah awak Hajah Roslina? Na'am, ana. Tapi kalau kata alaisa kadzalik, kita tak boleh guna perkataan na'am, kita kena guna perkataan bala. Kalau jawapannya negatif boleh jawab la lah Ustaz ya? La. Afwan. La. Ustaz, jadi Laisa ni dia akan datang dengan kazalik sebagai satu ungkapan. Ya. Ya, Dia satu satu ungkapan. Alaisa kadzalik. Ya. Dia maknanya ada tak kemungkinan Laisa tu dia Alaisa ada lain saja. selepas dia ataupun Tak. ada selain dia. Dia mesti Uslub gini ya. Arab dia akan datang dengan alaisa kadzalik. Dia tak akan datang dengan yang lain. Ini maksudnya kita nak mencantikkan. Maksudnya boleh je kita tanya anta minal hindi. Tapi bila dah up sikit bahasa Arab tu, kita gunalah kalimah lain. Anta minal hindi alaisa kadzalik? Anta allazi akhadta alaisa kadzalik? Engkau yang ambil. Betul tak? Macam kita nak kata betul tak? Kita nak bagi dia pilihan. Betul tak? Contohnya biasanya kalau biasa alaisa kadzalik ni gunakan dengan saya lah kawan-kawan. Contohnya saya berjaya dalam peperiksaan, contohnya kan. Kawan-kawan akan tanya, Muhammad, najahta alaisa kadzalik? Muhammad, kau dah berjaya, kau dah lulus, betul tak? Dia nak kata, Muhammad, najahta fil imtihan alaisa kadzalik? Ataupun Muhammad, akhasta 10 ribu pula. Akhasta 10 riyal alaisa kadzalik? Kau dah ambil dah 10 ringgit ni, betul tak? Dia macam betul tak? Jadi saya akan jawab bala. Ada satu lagi, adakah jawapan bala ni boleh diberi pada ungkapan lain selain daripada Laisa? Biasanya alaisa kadzalik jawapannya mesti pada bala ataupun la. Dia tak boleh pada bala ni. Kalau saya tanya anta minal hindi, bala, salah. Sebab kalau anta minal hindi tak ada kalimah alaisa kadzalik, sama ada na'am ataupun la. Baik, okey, syukran Ustaz. Boleh. Okey, fahim tum? InsyaAllah, fahimlah. Okey, insyaAllah kita akan pergi kepada hiwar yang ada.
Kemudian kita akan pergi kepada latihan-latihan yang ada lah. Okey, untuk hiwar, kita pergi kepada hiwar yang ketiga. Saya nak ambil yang hiwar, buka muka surat. Ya. Okey, 18. Muka surat 18. 18. 18 sekejap Okey. InsyaAllah selepas ni dia akan pergi kepada latihan. Okey, 18. Saya nak yang baca ni. Kita akan ulang 2 kali lah. Untuk pembacaan ni saya pilih kepada yang bawah sekali. Yang jarang. Okey. Puan Maimunah dengan Encik Yaakob boleh? Encik Yaakob sebagai Ahmad, Puan Maimunah sebagai Ali. Kita ada lagi Ahmad dengan Ali. Okey, Encik Yaakob Ahmad, Puan Maimunah Ali. Boleh? Okey, silakan. Baca dengan baris yang betul. Saya akan tanya, kenapa tuan baca dengan baris tersebut? Jadi pastikan baris yang dibaca itu adalah baris yang kita dah belajar dah sebelum ni, insya-Allah. Okey, silakan Encik Yaakob dan Puan Maimunah. Dan Sulaiman fi Fathulkum ya Ali. Nak tutup kan? Okey, Puan Maimunah silakan. Ali. Fi faslana. Fi faslana. Lepas fi mesti baris. Mesti baris bawah. Okey. Pada lam. Fi faslina. Okey. Arba'ata asyara taliban. Okey, silakan Cik Yaakob sambung terus. Masalahnya aksaru kritis asyara taliban ya Ali. Yang lain boleh tolong tutup suara tak? Saya nak dengar suara Puan Maimunah dan Cik Yaakob sahaja supaya tak mengganggu. Saya tak dengar Cik Yaakob baca. Sila sekali lagi Cik Yaakob. At-tullabu fi faslina aksaru kritis asyara taliban ya Ali. Ma ismu talibun. Aha. Talibun. Talibul Gabir. Salah. Masmu dia dah letak baris dah tu. Masmu. At-talibi. Okey. Kenapa at-talibi? Sebab dia jadi mudhafun ilai. Ismu mudhaf, at-talibi dia jadi mudhafun ilai. Apa nama pelajar? Nama pelajar. Nama pelajar ni dia dah jadi mudhafun ilai. Jadi dia kena baris bawah. Masmu talibi. Masmu talibi al-Gabiri allazi ja'a amsi. Okey, allazi, apa nama allazi? Allazi. Ingat tak? Kita dah belajar sebelum ni isim apa? Mausul. Isim mausul. Barakallahu fiik. Al-mausul. Kalau untuk muannas dia akan jadi apa? Allati. Allati. Barakallahu fiik. Okey, sambung. Puan Maimunah, Ali. Ismuhu Usamah. Okey. Sambung Encik Yaakob. Wa tawilun jiddan. Alaysa kadzalik? Nampak tak dekat sini dia menggunakan kalimah alaysa kadzalik, huwa tawilun jiddan alaysa kadzalik. Okey, sambung Puan Maimunah. Bala huwa tawilan. Aha, huwa tawilun jiddan walakinna hamidan atwalu minhu innahu atwalu talibin fi faslina wa man atwalu talibin fi faslikum. Barakallahu fiik. Sambung Cik Yaakob. Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Okey. Adaftaruka hadza ya Ahmad. Inna khattaki jami'. Tak boleh ki sebab bercakap dengan lelaki. Bila lelaki mesti ka. Khattaka jamilun jiddan. Masya Allah. Ahmad. Syukran ya Ali.
Qatili jamilun. Waqatuka ahmadun. Ajmalu. Ajmalu. Dia tak boleh lun sebab dia atas wazan af'alu, dia mamnu' minas sarf. Jadi dia hanya boleh baris atas ataupun dia baris depan. Okey, wa khatuka ajmalu. Silakan Puan Maimun sambung. Man hazal fata Fata. Man hazal fata allazi ma'aka ya Ahmad ka'annahu akhwaka. Akhuka. Naam, huwa akhi saya. Asyaqiqu. Syaqiqun. Akbaru minka huwa am asgharu. Huwa asgharu minni. Sikit lagi. Puan sambung. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi. Ana fi mahja'in al-khamis. Wa huwa ba'idun jiddan. Ba'idun jiddan anil jami'ati. Ana fil mahja'i samin wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Ayyuhuma asana? Al-mahja'un khamisu ahsanu fa inna ghurafahu awsa'u wa nawafidahu akbaru wa marahidahu anzaf wasururu allati fihi ajmal. Barakallahu fiik. Okey, jazakallah khair. Barakallah. Okey, kemudian sekali lagi saya minta Puan Rashidah dengan Puan Siti Samiah. Boleh? Puan Rashidah sebagai Ahmad, Puan Siti Samiah sebagai Ali. Silakan. InsyaAllah Ustaz. Okay. Kam taliban fi faslikum ya Aliyun. Fi faslina 14 taliban. At-tullabu fi faslina aksaru. Fihi 19 taliban. Ya Aliyun. Ya Aliyu. Selepas harfun nida, kalau dia kalimah mufrad macam Ali, Muhammad, maka kita letakkan hanya baris satu je. Dia tak boleh ya Aliyun. Dia kena ya Aliyu. Masmu talibil jadidil lazi ja'a amsi. Ismuhu Usamatun. Usamatun. Kalau sebut sin baris atas. Ismuhu Usamatun. Huwa tawilun jiddan. Alaysa kazalika. Fala huwa tawilun jiddan walakinna hamidan atwalu minhu. Innahu atwalu talibin fi faslina wa man atwalu talibin fi faslikum. Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Adaftaruka hadza ya Ahmadu. Inna hattaka jamilu jiddan. Jamilun jiddan. Masya Allah. Syukran ya Aliyu. Hatti jamilun wa hattuka ajmalu. Man hadha al-fata alladhi ma'aka
ya Ahmad, ka'annahu akhuka. Na'am huwa akhil. Na'am huwa akhil. Asyaqiqu. Akhissaqiku. Akhisya. Akhissaqiku. Kita Ustaz. Akbaru minka huwa am as'aru. Asghar. Huwa am asgharu. Barakallahu fiik. Huwa asgharu minni. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Ana fil mahja'i khamisi wa huwa ba'idun jiddan anil jami'ati. Ana fil mahja'u. Mahja'i. Sebab ada fi harfu jar. Okey. Ana fil mahja'i as-samini wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Saya tak dapat baca Ustaz, ni kecil sangat. Ayyuhuma ahsanu al-mahja'u al-khamisu ahsanu fa inna ghurafahu awsa'u wa nawafidhahu akbaru wa marahidahu anzafu wassururu allati fihi ajmalu. Barakallah. Terima kasih banyak. Barakallah. Alaikuma. Terima kasih kepada keduanya dan kepada semua yang telah membaca. Jadi kita pergi kepada ta'rif ataupun pengertian satu persatu daripada apa yang telah dibacakan oleh sahabat-sahabat kita tadi. Okey, yang pertama Ahmad. Maksudnya perbualan ni antara Ahmad dengan Ali dan pastinya perbualan ini berlaku di universiti. Okey, Ahmad dia tanya kepada Ali, "Kam taliban fi faslikum ya Ali?" Kam, kan kita dah belajar sebelum ni, selepas kam dia mesti baris atas. Kam taliban, ada berapa orang pelajar di faslikum, di kelas kamu wahai Ali. Nampak tak dekat sini dia tak guna ka, tapi dia guna kum. Kum ni maksudnya secara umum. Kalau saya nak bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan walaupun seorang, macam kita bagi salam, Assalamualaikum. Saya tak kata Assalamualaika, Assalamualaiki. Maksudnya kum ni walaupun dia bercakap dengan Ahmad tapi dia bercakap dengan Ali, maksudnya dia boleh bertanya kelas kamu. Okey, kam taliban fi faslikum ya Ali? Ada berapa orang pelajar di dalam kelas kamu wahai Ali? Maka Ali menjawab fi faslina. Kenapa li? Sebab fi harfu jar. Asalnya faslun. Bila masuk fi fasli na. Sambungkan dengan na ni kami. Di dalam kelas kami, kata Ali, seolah-olah Ali ni mewakili kepada kawan-kawan dia yang lain. Fi faslina arba'ata asyara taliban. Ada 14 orang pelajar. Jadi dalam kelas dia ada 14 orang. Kan tadi saya dah terangkan arba'ata asyara taliban. Okey, kemudian Ahmad bertanya, at-tullabu fi faslina aksar. Jadi Ahmad dia kata dia cerita dekat Ali, dia kata pelajar-pelajar di kelas kami lebih banyak. Kan? Maksudnya kelas Ahmad pelajar dia lebih daripada 14 orang lah. Tadi sebab dia kata Ali kata kat kelas dia ada 14 orang. Ahmad kata oh macam tu at-tullabu pelajar-pelajar fi faslina di kelas kami aksar, iaitu lebih ramai ataupun lebih banyak. Fihi padanya apa? Nya ni kembali kepada kelas. Fihi dalam kelas tu tis'ata asyara taliban, ada 19 orang pelajar wahai Ali. Lepas tu dia tanya, ya Ali, masmu talibil jadidil ladzi jaa ams? Kemudian dia tanya, wahai Ali, siapa nama pelajar baru yang datang semalam? Jaa ni datang, ams semalam. Masmu siapa nama? At-talibi pelajar al-jadid baru, alladhi maksudnya yang
Ja'a datang ams. Okey. Kalau kat sini macam saya kata tadi kan, kita nak asing-asingkan kalimah. At-tullabu. Dia jadi isim. Fi dia jadi harf. Fasli dia jadi isim. Na isim. Aksar pun isim. Tapi dekat sini ja'a ni adalah fa'il. Kan? Maksudnya ni isim, huruf, isim, isim, isim. Fi huruf, hi isim, tis'a isim, asyara isim, taliban isim, ya harf, ali isim, ma harf, isim, ismu isim, at-talib isim, al-jadid isim, allazi isim, ja'a fa'il, am isim. Itu saya kata dalam ayat Arab, kalimah ni dia sama ada fa'il, isim, huruf. Okey. Kemudian Ali pun jawab, ismuhu Usamah, namanya Usamah. Nya ni kembali kepada siapa? Siapa tahu? Yang datang semalam. At-talibil jadid. Barakallahu fiik. Namanya nya ni kembali talibil jadid. Sebab tu dia gunakan hu. Sebab hu ni adalah untuk muzakkar kan? At-talibil jadid ni muzakkar. Jadi namanya Usamah. Kemudian Ali ni, Ahmad ni dia kata Usamah ni dia mula memberikan sifat kepada Usamah. Huwa tawilun jiddan. Dia ni tinggi sangat. Alaysa kadzalik? Bukankah macam tu? Betul tak? Kan? Huwa tawilun jiddan alaysa kadzalik? Ataupun kita kata dekat kalau dalam bahasa Melayu kita nak kata pelajar tu pelajar yang paling tinggi kan? Betul tak? Macam tu. Jadi bila alaysa kadzalik, maka jawab dia mesti bala ataupun la. Tapi dia nak membenarkan maka dia kata bala. Dia tak boleh kata na'am. Bila ada alaysa kadzalik, maka Ali menjawab bala. Bahkan huwa tawilun jiddan. Dia kata betul. Bahkan dia ni tinggi sangat. Walakinna hamidan atwalu minhu. Rupanya ada yang lebih tinggi daripada Usamah ni. Siapa dia? Hamid. Jadi walakinna akan tetapi. Dia kata bahkan dia membenarkan sesungguhnya Usamah ni tinggi. Huwa tawilun jiddan, dia sangat tinggi, akan tetapi Hamid lebih tinggi daripadanya. Nya ni kembali kepada siapa? Usamah. Usamah. Nampak tak penggunaan dekat sini? Walakinna hamidan. Hamidan dekat sini dia akan jadi mubtada kepada isim kepada lakinna. Saya kata tadi lakinna dia sama peranan dia seperti inna. Okey. Walakinna hamidan atwalu minhu. Akan tetapi Hamid ni dia lebih tinggi daripada Usamah. Innahu atwalu talibin. Jadi dia adalah pelajar yang paling tinggi di dalam kelas kami. Fi faslina innahu atwalu talibin. Bila kita nak kata paling tinggi, maka dia akan guna kalimah yang selepas tu talibin. Atwalu talibin. Pelajar yang paling tinggi. Dia tak ada macam biggest. Tak ada. Dia tawilun atwalu talibin. Dia terus begitu. Kalau atwalu minhu ataupun atwalu talibin. Atwalu minhu lebih tinggi daripadanya. Atwalu talibin adalah pelajar yang paling tinggi. Okey. Innahu atwalu talibin fi faslina. Sesungguhnya, nampak tak? Innahu dia gunakan inna. Atwalu talibin fi faslina. Sesungguhnya nya ni kembali kepada Hamid. Sesungguhnya Hamid ini atwalu pelajar yang paling tinggi di dalam kelas kami. Waman atwalu talibin fi faslikum. Siapa pelajar yang paling tinggi di kelas kamu? Tanya Ali kepada Ahmad. Siapa yang paling tinggi dekat kelas kamu wahai Ali? Kan? Wahai Ahmad. Maka Ahmad menjawab atwalu talibin, pelajar yang paling tinggi fi faslina di kelas kami Ibrahim. Ibrahim adalah pelajar yang paling tinggi di kelas Ahmad. Okey, kemudian ya saya. Saya nak tanya ayat ni ya. Ayat walakinna hamidan atwalu minhu. Adakah kita boleh sebut hamidan tu isim kepada walakinna? Ya betul. Atwalu khabar kepada walakinna. Gitu. Ya betul. Barakallahu fiik. Tepat sekali.
Terima kasih. Okay. Barakallahu fiik. Okey. Okey. Kemudian kita pergi Aliyu. Ali kata adaftaruka hadza ya Ahmad. Adakah ini buku kamu ataupun nota kamu? Okey kan? Kemudian dia kata inna. Nampak dia nak mentakkidkan khattaka. Kenapa khatta? Sebab inna jamilun jiddan. Maksudnya dekat khatta ni maksudnya adalah tulisan. Pernah tak kita kecil-kecil dulu kalau kita sekolah agama kita belajar khat? Kan? Khat tu tulisan. Belajar khat kan ataupun pertandingan khat. Kan kalau ada kesenian Islam ada pertandingan khat. Khat ni maksudnya tulisan. Inna khattaka sesungguhnya tulisan kamu khatta. Nampak? Khatta ni jadi isim inna. Mana khabar dia? Khabar dia jamilun jiddan. Jamilun jiddan ni adalah khabar kepada inna. Jadi inna khattaka jamilun. Ustaz tak dengar. Hilang ya. Tak dengar Ustaz. Hilang suara Ustaz. Sekejap saya tengok. Okey, kalau kat sini okey je. Okey dah Ustaz, dah dengar dah? Dengar tak? Sebab kat sini dia tak ada masalah. Okey. Nah, Ustaz, dengar dah. Okey. Kalau ada sebarang masalah maklum okey. Sebab saya dengar jelas suara antum semua. Okey, dekat sini okey dia kata sesungguhnya inna khattaka jamilun jiddan. Sesungguhnya tulisan kamu sangat cantik. Kamu ni siapa? Khattaka. Ka ni kembali kepada siapa? Ahmad. Barakallahu fikum. Inna khattaka jamilun jiddan. Kalau tak ada inna, saya buang inna. Macam mana jadi ayat pada khattaka jamilun ni? Hati ya. Kalau buang inna. Khattu kan asal dia. Khattuka jamilun jiddan. Khattu ni jadi mubtada dia mesti baris depan. Jadi bila tambah inna dia jadi khatta. Inna khattaka jamilun jiddan. Okey. Masya-Allah. Jadi ini satu sunnah yang tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat pada malam ni. Bila mana kita memuji sesuatu, pastikan kita sebut masya-Allah ataupun tabarakallah. Kalau kita memuji sesuatu tanpa menyebut masya-Allah ataupun tabarakallah, dalam Islam dia boleh jadi ain. Ain ni apa? Kita merosakkan sesuatu benda. Contohnya, kita tengok budak yang comel, kita comelnya. Boleh jadi nanti lepas kita puji dia, budak tu boleh jadi demam, budak tu boleh jadi sakit. Jadi sebab tu dalam sunnah Rasulullah SAW Nabi mengajar setiap kali kita nak memuji sesuatu maka kita letakkan dulu pujian kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke negara-negara Arab, contohnya ke Arab Saudi ataupun tuan-tuan pergi mana, tuan-tuan akan nampak dekat kereta yang cantik-cantik ni, dekat belakang dia akan tulis tabarakallah. Ataupun kalau tuan-tuan pergi dekat rumah-rumah orang Arab yang besar-besar tu, dekat rumah dia akan tulis tabarakallah ataupun masya-Allah. Supaya apa? Bila mana kita melihat sesuatu benda yang kita rasa takjub, yang keluar daripada mulut kita adalah tabarakallah, masya-Allah, barulah kita puji masya-Allah besarnya, masya-Allah cantiknya, masya-Allah sedapnya. Sebab berlaku pada zaman Rasulullah SAW ni sebagai tambahan kita punya ni, berlaku pada zaman Nabi. Ada seorang sahabat, dia tengok seorang sahabat yang lain ni handsome, cantik, putih. Maka dia terus kata, putihnya dia ni. Terus sahabat ni tadi jatuh pengsan. Jadi Nabi kata, itu nama dia ain. Ain sama ada dengan hasad ataupun ain yang datang bukan dengan sebab hasad, tapi kita pandangan mata yang boleh merosakkan sesuatu. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan pergi ke Mesir, tuan-tuan akan nampak dekat bas tu dia letak gambar mata. Tapi itu benda yang kurafat lah. Yang sepatutnya jangan letak benda tu, tapi kita letakkan tabarakallah ataupun masya-Allah.
Sebab tu kalau tuan-tuan nak letak gambar anak, gambar cucu yang comel, nak letak masakan, letakkan Masya Allah comelnya, Tabarakallah sedapnya. Puji, nak puji orang, suara sedap, Masya Allah sedapnya suara kamu. Jangan kata sedapnya suara, boleh jadi nanti orang tu hilang suara, batuk dan sebagainya lah. Ini ain dalam Islam itu benar-benar ada. Jadi sebab tu untuk mengelakkan daripada ain, terkena ain, macam kita pun ada sebenarnya dalam masyarakat Melayu. Contohnya nampak budak yang comel, jangan cakap budak tu sihat, cakap bukan sihat, bukan cakap tembamnya, cakap sihatnya awak ni, betul kan? Kan jangan puji yang dia macam dia macam jangan terus kepada macam tu. Jadi kalau pujian tu dia boleh menyebabkan kerosakan, itu nama dia ain, dan ain ni hak kata Nabi. Dan untuk mengelakkan daripada kena ain, boleh sebut Masya Allah. Kalau dekat Arab dia cukup kuat. Rumah yang cantik, kalau kita sebut dia cantiknya rumah kau, dia boleh terbakar, rumah tu boleh roboh, serta-merta boleh berlaku. Dan benda ni adalah hak dan benar dalam Islam. Sebab tu sesuatu benda yang kita nak puji, kita kena kata Masya Allah. Sebab tu dekat sini dia ajar kita, inna khataka jamilun jiddan, Masya Allah, tulisan kamu ni cantik sangat, Masya Allah. Kan? Yang cantik je kata Masya Allah kan. Dekat sini saya tengok drama, kalau yang buruk-buruk Masya Allah dia kata. Tak, kalau buruk-buruk tu inna lillah ataupun musibah, astaghfirullah. Kalau benda tu berkaitan dengan dosa, astaghfirullah. Kalau benda tu berkaitan dengan musibah, innalillah. Kalau benda tu berkaitan dengan suatu benda yang cantik, kita boleh kata Masya Allah, Tabarakallah, ataupun Subhanallah. Tapi yang Nabi ajar dua, sama ada Masya Allah ataupun Tabarakallah, ia adalah daripada hadis yang sahih. Sebab tu mulai malam ni kalau tuan-tuan nak letak gambar rumah, nak letak gambar pokok bunga, kan kadang-kadang orang suka kongsi gambar pokok bunga, gambar pokok buah-buahan, letak Masya Allah, Tabarakallah, banyak buah kali ni, banyak cantik sangat pokok ni. Jadi letakkan Masya Allah ataupun Tabarakallah. Okey. Kemudian Ahmad kata syukran ya Ali. Bila ada orang puji dia, dia kata syukran. Terima kasih wahai Ali. Khatti jamilun. Dan dia tak kata, oh memang tulisan aku cantik. Tak, tapi Ahmad ni seorang yang tawadhu'. Dia kata, khatti jamilun, tulisan aku cantik, tapi tulisan kamu lebih cantik daripada tulisan aku. Wa khattuka ajmal. Nampak tak? Ini adab. Kan orang kata, kau ni masak sedap lah. Alah kak ni, akak yang masak lebih sedap dari saya. Contoh kan. Awak ni cantik lah. Lah akak yang lebih cantik daripada saya. Tak jadi masalah pun. Jadi benda tu kan, walaupun maksudnya itu tanda kita seorang yang rendah diri, bukan seorang yang bangga, bukan seorang yang bila orang puji dah makin tinggi, oh memang saya cantik pun, mana ada orang lebih cantik daripada saya. Tu dah jadi macam riak takabur pula kan. Jadi maksudnya dekat naam. Khati jamilun atau khatu jamilun? Khati, sebab dia ada ya. Dia dekat sini jadi khati sebab dia tulisan punya saya. Macam Umi kan. Kalau tak ada ya tu jadi tulisan cantik. Jadi nak cakap tulisan saya jadi khati. Contoh macam Umi, asal kalimah ummu. Bila kita kata mak saya Umi. Jadi dekat sini dia kata khatti jamilun, tulisan saya cantik, wa khattuka ajmal, tapi tulisan kamu lebih cantik daripada tulisan saya. Kan maksudnya dekat sini dia buang lebih daripada saya, dia kata khattuka ajmal, maksudnya tulisan kamu lebih cantik. Kemudian Ali kata apa? Man hadzal fata allazi ma'aka ya Ahmad. Siapa pemuda yang bersama dengan kamu wahai Ahmad? Ka'annahu akhuka. Macam abang kau je kan, atau abang kamu je. Siapa pemuda yang bersama dengan kamu? Allazi isim mausul. Ma'aka, ma'aka ni bersama ni kamu. Bersama adalah harfu jar. Ka dhamir kepada, ganti kepada Ahmad. Jadi man hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmad, siapakah pemuda yang bersama dengan kamu wahai Ahmad? Ka'annahu akhuka, seolah-olah dia macam abang kamu. Kemudian dia kata apa? Na'am. Nampak tak kat sini dia tak kata bala, tapi dia kata na'am, sebab tak ada perkataan alaisa kadzalik. Kalau dia kata ka'annahu akhuka alaisa kadzalik, baru jawapan dia bala. Tapi kat sini dia cuma bagi pernyataan ka'annahu akhuka, seolah-olah dia adalah abang kamu. Maka Ahmad kata, ya, na'am, huwa akhi asyaqiq. Apa maksud akhi syaqiq? Akhi syaqiq ni maksudnya dia adalah abang kandung saya. Asyaqiq kandung. Abang kandung, asyaqiq ni kandung.
akhi syaqiq, ukhti syaqiqah. Maksudnya abang kandung ataupun kakak kandung. Okey. Akbaru minka wa am asghar. Kat sini dia tanya, adakah dia lebih besar daripada kamu ataupun lebih tua lah dekat sini. Dia tak bolehlah kata akbar ni besar. Dia ada dua makna ke? Tak, dia boleh kata tak asghar. Dia dekat sini maknanya lebih daripada segi umur, lebih tua ataupun lebih muda. Dia tak kata dekat sini akbar maksudnya besar, tak, maksud dekat sini tua ataupun muda. Dia kata akbaru minka, adakah dia lebih tua daripada kamu? Wa am asghar, sebab akhu dekat sini saudara lelaki. Bila saudara lelaki dia tak semestinya boleh jadi, kalau kita abang adik kan. Kalau saudara lelaki ni dia nak tahu yang ni abang ataupun adik, maka dia tanya akbaru minka am huwa asghar, adakah dia lebih tua dari kamu ataupun dia lebih kecil ataupun lebih muda? Maka dia kata huwa asghar minhu. Maksudnya ini adalah adik lelaki dia lah, bukan abang. Kat mana saya tahu? Sebab asghar. Asghar ni lebih muda. Adik lah Ustaz. Jadi dia adalah adik kepada Ali ni, Ali lah. Huwa asghar minni, adik kepada Ahmad. Jadi yang bersama dengan Ahmad tu adalah adik dia. Sebab kat mana saya tahu dia kata akbaru, adakah dia lebih tua ataupun lebih muda daripada kamu, lebih besar ataupun lebih kecil. Besar dekat sini bukan bermakna besar pada badan, tapi besar pada usia. Maksudnya lebih tua ataupun lebih muda. Huwa asgharu minni, dia tu lebih kecil ataupun lebih muda daripada saya. Okey, habis kisah tu. Masuk kepada Ali. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi. Okey, kemudian Ali tanya kepada Ahmad, kamu tinggal di pasel ataupun kalau dekat universiti dia panggil apa dom. ya? Dormitory. Bukan dom, dia panggil macam asrama. Kalau macam dekat kami, dekat kuis ni dia panggil pasel. Pasel 1, pasel 2 ataupun Putrajaya. Bukan, dia macam kalau dekat ni di UKM dia panggil apa? Kolej. Kolej kediaman pertama, kolej kediaman kedua, kan? Tempat asrama tu. Jadi mahja' ni macam kolej kediaman. Mahallah. Kalau dalam bahasa Arab dia mahallah. Kalau kat UAE kan mahallah Aisyah, mahallah sekian. Tapi ini macam kolej kediaman lah. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi, kamu ni di kolej kediaman yang mana wahai saudaraku. Okey, kemudian dia kata ana fi mahja'il khamisi. Saya di kolej kediaman kelima. Nampak? Dia tak kata ni, dia kata kolej kediaman kelima. Bila kelima, terus je khamsah tadi bertukar kepada al-khamis. Kenapa khamis? Sebab mahja' adalah muzakkar, jadi al-khamis. Jadi dia kata fi ayyi mahja'in anta ya akhi, kamu ni di kolej kediaman mana wahai saudaraku? Dia kata ana fil mahja'il khamisi. Saya tinggal di kolej kediaman kelima, wa huwa ba'idun jiddan anil jami'ah, iaitu dia ni kolej kediaman kelima ni ba'idun jauh. Sangat jauh daripada universiti. Maksudnya kolej kediaman ni jauh lah nak pergi ke jami'ah, nak pergi ke universiti. Mungkin dia di luar lah. Okey. Kemudian Ali tanya, Ali bagi tahu, ana fil mahja'i al-samin. Saya di kolej kediaman ke-8. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Dan sesungguhnya dia lebih dekat daripada kolej kediaman kamu. Ab'adu lebih jauh Ustaz kan? Ab'adu lebih dekat. Lebih jauh. Allahu Akbar, betul-betul. Ab'adu. Saya dah nampak qarib. Sesungguhnya dia lebih jauh daripada maksudnya kalaulah kolej kediaman kelima ni jauh, ke-8 tu lagi jauh. Lebih jauh. Contohnya macam kami dulu masa belajar di Universiti Islam Madinah, kan dalam universiti tu dia dah ada kolej kediaman, tapi sebabkan dalam universiti tak muat, dia ada kolej kediaman dekat Kubah, dia ada kolej kediaman dekat Uhud. Yang tu dia memang kena naik bas lah nak pergi ke universiti. Ada bas yang disediakan. Jadi macam ni kolej kediaman ke-8 lebih jauh daripada kolej kediaman ke-5. Jadi Ali dia kata, saya tinggal di kolej kediaman ke-8, yang mana kolej kediaman ke-8 wahwa. Kenapa wahwa? Sebab dia kembali kepada mahja'. Wahwa ab'adu, dianya lebih jauh min mahja'ikum, daripada kamu punya kolej kediaman. Okey. Naik kambing Ustaz.
Naik kambing. Barakallahu fiik. Teringat saya naik kambing. Naik kambing ni tuan-tuan maksudnya naik kereta sapu. Sebab pelajar-pelajar Universiti Islam Madinah dia sebut gelaran kepada kereta sapu ni adalah kereta kambing. Kalau tuan-tuan tengok kan dia macam kereta putih yang belakang dia ada tempat macam kat orang dekat Thailand selalu naik atas tu. Biasanya dekat belakang tu tuk-tuk tu dia letak kambing. Jadi dekat belakang tu iaitu orang panggil kereta tu kereta kambing. Bila kereta sapu ni semua kereta kambing. Kadang Camry datang pun kau pergi haram ni Masjid Nabawi lah, naik apa? Naik kambing. Tapi naik Camry kan. Naik ni tapi tetap panggil kambing lah. Kalau pelajar Madinah ni dia tahulah kalau kambing tu maksudnya kereta sapu. Okey. Kemudian Ahmad tanya, ayyuhuma ahsan? Di antara al-mahja' al-khamis dengan al-mahja' al-samin, yang mana yang lebih baik? Yang mana yang lebih okey? Ahsan ni yang lebih okey lah, yang lebih baik. Ayyuhuma ahsan. Kalau ada dua orang, kita akan tanya ayyuhuma ajmal. Yang mana satu yang lebih cantik? Okey. Ayyuhuma maksudnya antara dua tu, yang mana yang lebih baik? Maka kata Ali, al-mahja' al-khamisu ahsan dan kolej kediaman kelima adalah lebih baik. Kalau lebih baik kenapa? Maka dia terus jawab fa inna, kerana sesungguhnya ghurafahu, bilik-biliknya. Tengok kat sini dia guna ghurafa. Kenapa fa? Sebab ada inna. Sepatutnya ghurafu kan? Tapi bila masuk inna dia akan jadi ghurafa. Kerana sesungguhnya bilik-bilik di kolej kediaman kelima lebih luas. Ausa lebih luas. Okey. Wa nawafizahu akbar. Nawafiz ni apa? Tingkap-tingkapnya lebih besar. Tingkap-tingkapnya lebih besar. Wa marahidahu. Marahid ni apa? Tandas. Dan tandasnya lebih bersih. Allah, kalau masuk tandas kak, kan dah bercampur. Tuan-tuan tahu tak kalau dekat Universiti Islam Madinah ni dia mengumpulkan lebih kurang 189 buah negara. Kebanyakannya kalau orang daripada negara dunia ketiga ni dia tak erti guna tandas. Kalau dia buang air kak dia tak tarik. Kalau dia buangkan dia biar. Itu yang kita nak cari asrama ni, biar cari tandas yang bersih. Kalau tuan-tuan pergi Mekah Madinah zaman-zaman 80-an 90-an, boleh masuk tak tandas dekat R&R dia? Teringat tak? Sebab saya bawa isteri saya pergi buat haji tahun, bukanlah tahun ni, masa dalam tahun 2000 lebih ni. Dia masuk tandas kat Mina tu, dia berbaris panjang dah, 10 orang dah tunggu nak masuk tandas. Sampai kat turn dia suruh orang belakang dia masuk. Dia suruh orang belakang sebab tak boleh nak masuk. Bila masuk tu nak termuntah keluar balik. Maksudnya tanda dia memanglah Allah Akbar. Sebab tu dia kata dekat sini wa marahidahu, tandas dia lebih anzaf, lebih bersih. Nazifun bersih, anzaf lebih bersih. Wa sururu allati fihi ajmal, dan katil-katil. Sarir, katil, satu katil, tapi surur jamak kepada katil-katil. Katil-katilnya lebih cantik. Okey. Fahim Tum? Okey, saya rasa penerangan kita cuma sekadar ini. Latihan dia kita akan bawa kepada minggu hadapan. Halfi, soal, ada soalan? Ma'idi soal. Ada soal? Latihan kita akan pergi minggu depan insya-Allah. Nak hadam dulu. Okey. Ustaz, saya nak tanya satu, muka surat 18 Okey, 18 kita begini innahu atas. atwalu talibin. Kenapa talibin bukan taliban sebab atwalu talibin dia jadi pelajar, dia akan jadi atwalu ni, dia akan jadi pelajar tinggi, pelajar yang paling tinggi. Jadi dia atwalu talibin. Dekat tapi bila masuk mudhafun ilaih. Oh, dia dah jadi mudhaf ilaih. Walaupun dia dah masuk inna sebelumnya, dia tak menasabkan je? Kalau inna atwala, yang tu nanti saya tengok. Sebab yang semalam tadi yang Ustaz suruh saya buat masukkan inna kepada hamidun, dia jadi inna hamidan. Jadi innahu atwalu talibin. Itu betul sebab hu tu dah jadi isim inna. Tapi kalau kata puan tak ada letak hu tu, inna atwalu.
Maksudnya kita nak kata sesungguhnya pelajar yang paling tinggi. Boleh jadi inna atwala talibin Muhammadun. Oh, kalau tanpa hu tu inna atwala ya? Inna atwala talibin. Okey. Sebab so, ada yang ni inna atwala kan. talibin ni jadi dah mudah-mudah lain lah. Okey. Okey, faham Ustaz? Okey. Barakallahu. Tapi apa pun saya cuba takkidkan lagi. Atwalu talibin ni apa i'rab dia? Nanti kalau saya dapat saya akan maklumkan minggu depan. Tapi pada pernyataan saya rasa atwalu talibin tu adalah mudhafun ilaih. Pelajar yang paling tinggi. Pelajar mana? Pelajar paling tinggi kan? Atwalu talibin. Ada lagi soalan yang lain? Dalam hiwar tu juga perbualan antara Ali tu tadi masa talibin tu, kenapa dia soal lepas fi faslina wa man atwalu talibin fi faslikum. Kum antum kum kan? Ini soalan antara Ali kepada Ahmad. Ya. Sebab itulah macam saya kata tadi, kita bagi salam assalamualaikum. Okey. Walaupun seorang. Walaupun seorang, tapi dia nak mewakili kepada kawan-kawan dia. Kan? Maksudnya haruslah untuk saya bercakap, contohnya kalau saya Puan Fakhriah buat baik kat saya akan kata jazakumullah khair. Saya tak kata jazakillah, jazakumullah pun boleh. Macam bila kita bagi salam assalamualaikum, sedangkan Puan bercakap dengan saya seorang, sepatutnya assalamualaika. Ataupun saya bercakap dengan Puan assalamualaiki, tapi saya menggunakan kum, maka itu tidak menjadi apa-apa kesalahan. Okey. Terima kasih. Ada lagi soalan? Ada. Jelas ya, insya-Allah. Saya minta saya tutup dulu. InsyaAllah lepas ni tuan-tuan boleh ulang kaji dulu, baca balik. Nanti kita akan pergi kepada latihan. Dekat latihan ni kita akan lebih boleh faham. Sebab bila kita buat latihan, kita lebih nampak adakah kita faham sepenuhnya ataupun tidak. Jadi saya rasa sekadar itu untuk hari ini. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatian, atas ihtimam, atas kerjasama tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum akhir tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa minggu hadapan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.